Okey, selamat pagi semua. Alright, jadi untuk pelajar kelas 1 di MTK, bagi subjek keusahawanan, kamu belajar juga dengan saya. Okey, dengan Cikgu Azrin. Jadi kamu akan belajar dengan cikgu kimia tak organik dan juga keusahawanan. Alright, jadi untuk subjek keusahawanan, seperti nama subjek ni akan menjelaskan kepada kamu ataupun memberi idea kepada kamu mengenai keusahawanan. Keusahawanan ni maksudnya kamu cuba menjadi peniaga. Okey, kamu cuba berniaga. Jadi apa yang kamu akan niagakan? Kamu akan niagakan kamu punya skill. Okey, maksudnya selepas kamu belajar subjek keusahawanan ni, kamu dah pandai untuk meniagakan skill yang kamu belajar di KV Miri. Okey, contohnya kalau kamu kelas MTK, kamu dapat gunakan kemahiran welding kamu tu sebagai satu platform untuk menjadi seorang usahawan. Alright. Jadi, kita tengok dia punya syllabus dululah. Kita tengok dia punya syllabus. Okey, jadi untuk kuliah dan juga tutorial kita ada 14 jam. Okey, tengok di sini. Kuliah dan tutorial 14 jam. 14 jam maksudnya setiap kuliah kamu akan mengambil masa selama 2 jam. Alright. Kemudian ada peperiksaan akhir tak? Okey. PA tak ada Okey, PA tak ada. Cikgu buat short form tak ada. Okey, kemudian penilaian berterusan kita ada 2. Okey, nanti kita akan tengok PB ada 2. PB kamu ada 2. Ada banyak sebenarnya PB kamu. Ada 4 tapi dia dibahagikan kepada 2 kategori. Jadi kita tengok dulu CLO 1, 2 dan 3 apa yang learning outcome-nya, apa yang kamu sepatutnya akan dapat setelah kamu habis belajar keusahawanan. Okey, jadi pertama sekali kamu boleh menggunakan konsep asas keusahawanan dalam menjana idea perniagaan. Alright, kan seperti yang cikgu cakap tadi, selepas habis kursus ni, kamu dah boleh menggunakan, dapat idea lah. Kamu dapat idea sedikit bagaimana untuk menjadi seorang usahawan. Alright, seterusnya, kamu mampu menerangkan etika dalam pelbagai aspek keusahawanan. Okey, jadi sebagai usahawan, kita ada etika-etika yang kita perlu patuhi, kita perlu ikut untuk kita berjaya sebagai usahawan. Kalau kita tak follow etika tersebut, kita kemungkinan besar akan gagal sebagai seorang usahawan. Okey, yang ke akhir sekali, CLO 3 ni membangunkan kerangka asas perniagaan. Okey, ini yang paling susah. Maksudnya kamu kena develop, kamu kena develop satu rangka. Contohlah, kamu kena buat satu rangka seolah-olah kamu ni nak memulakan perniagaan. Okey, itu adalah salah satu PB dia lah. Kita akan go through sekejap lagi. Alright. Okey, jadi kita dah tengok untuk CLO 1 kamu akan ada 2 ujian. Okey, ujian ada 2. Alright, ini maksudnya kuis lah. Kamu akan ada 2 kuis. Kemudian kamu kena siapkan satu folio. Alright, satu folio. Ini satu saja. Tak. Okey, yang ini satu folio. Alright, dan kertas kerja kamu ada buat satu kertas kerja. Kertas kerja. Okey, kertas kerja inilah yang cikgu masukkan dengan kerangka. Alright, yang ini kerangka. Maksudnya kamu perlu rangka satu moden perniagaan. Jadi kita tengok pembahagian kita nampak di ujian pertama. Okey, ujian pertama kamu ada dapat 10% markah untuk kuis yang ujian pertama. Kemudian kita ada ujian kedua. Kita ada 2 ujian. Ujian kedua markahnya lebih tinggi sikit, iaitu sebanyak 20%. Kemudian kamu juga perlu buatkan folio.
Folio, markah pemberat dia adalah sebanyak 25%. Folio ni sepatutnya tak susah sangat. Dan kita ada kertas kerja. Kertas kerja pemberat dia adalah sebanyak 45%. Jadi kebanyakan markah berada di bahagian kertas kerja. Okey, jadi final examination PA. PA tak ada kamu tengok. PA, okey, ini PA. PA 0%. Maksudnya kamu tak perlu PA. Semua 100% pada PB. Jadi berapa markah untuk kamu lulus subjek ni? Untuk lulus kamu perlu dapat sekurang-kurangnya daripada kesemua ujian 1 sehinggalah kertas kerja, sekurang-kurangnya kamu perlu dapat 50% markah untuk lulus. Dan ada dan ditambahkan dengan kamu perlu dapat 80% kehadiran. Okey, maksudnya setiap kehadiran kamu cikgu akan rekod, dan kehadiran tu juga akan membantu untuk kamu lulus. Jadi tak boleh ponteng-ponteng kelas. Walaupun senang nak lulus, tapi kalau kamu ponteng, kamu akan gagal. Alright. Jadi itu sahaja untuk silibus. Jadi kita akan go through lah. Kita tengok kamu ada berapa topik. Kamu akan ada berapa topik. Jadi kamu ada, pertama sekali kamu ada asas keusahawanan. Okey, asas keusahawanan topik yang pertama. Topik kedua, jenis-jenis perniagaan. Topik kedua, alright. Topik pertama, sekarang ada 2 topik. Agensi berkaitan, kita dah ada 3 topik. Okey. Untuk ujian 1, dia akan melibatkan bab 1 dan bab 2. Alright, maksudnya lepas habis belajar bab 1, 2, kita akan ada ujian lah. Okey. Kita ada bab yang ketiga. Alright. Kemudian kita ada ujian yang kedua. Ujian kedua akan melibatkan bab 3 dan bab 4. Kemudian kita ada topik yang kelima. Banyak topik dia. Kelima. Okey. Yang kelima ni, dia ada banyak topik. Selepas kamu habis tanya kelima-lima topik ni, barulah kamu akan laksanakan kertas kerja dan juga folio. Alright. Jadi kita kena cepat kita kena cepat belajar sebab kita pun dah tak banyak masa sebenarnya. Okey, jadi tanpa buang masa, cikgu terus jump kepada topik yang pertama. Topik yang pertama. Okey. Okey, jadi topik yang pertama, asas keusahawanan. Okey, jadi dalam konsep teori keusahawanan ni, pertama sekali kamu kena tahu dia punya definisi. Okey, kemudian kamu perlu tahu dia punya ciri-ciri seorang usahawan, dan juga kamu perlu tahu perbezaan setiap keusahawanan tu tersebut. Okey. Jadi kita tengok dulu definisi. Keusahawanan adalah aktiviti sebagai seorang usahawan yang menjalankan inovasi, keuangan dan perniagaan dalam usaha untuk mengubah menghasilkan satu inovasi pada barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi. Okey, maksudnya seorang usahawan ni dia akan jalankan pertama sekali inovasi. Okey. Inovasi, keuangan dan perniagaan. Okey, dan perniagaan. Alright, boleh nampak ke? Alright. Dan seorang usahawan ni adalah seorang yang menjalankan perniagaan lah. Usahawan seorang yang menjalankan perniagaan. Perniaga. Okey, perniaga seorang yang mencuburi perniagaan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata-mata, tapi tidak menunjukkan keinginan untuk mengembangkan perniagaan. Okey. Jadi apa perbezaan? Okey, nampak ni. Perbezaan dekat sini maksudnya kamu kena tahu apa beza di antara usahawan vs peniaga. Okey. Kamu kena tahu apa beza usahawan dan peniaga. Jadi usahawan dia menjalankan perniagaan yang mementingkan keuntungan di samping memberi sumbangan sosial kepada masyarakat dan negara.
Tapi kalau perniaga, dia hanya untuk dapat keuntungan semata-mata dan tidak menunjukkan keinginan untuk memperkembangkan perniagaan. Jadi itu beza antara peniaga dan juga seorang usahawan. Okey, etika keusahawanan adalah nilai yang merangkumi peraturan yang baik atau sebaliknya dalam sesuatu keusahawanan. Okey, maksudnya etika ni ada dia punya garis panduan sebagai seorang usahawan. Okey, jadi apa ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya? Okey, ciri-ciri dia ada berapa kat sini? Pertama sekali kita ada kreatif. Satu, kita ada inovatif, bertanggungjawab, berani mengambil risiko, gigih, bijak merebut peluang, bijak mengurus kewangan dan berpandangan jauh. Okey, jadi untuk kreatif ni adalah kreatif dalam produk ataupun kreatif dalam perkhidmatan. Kamu kena tahu perkhidmatan apa ataupun produk apa yang kamu boleh jual untuk menarik perhatian pelanggan kamu. Okey, kalau kamu tiada produk yang menarik, yang ini kamu perlulah menarik. Okey, kalau kamu punya perkhidmatan atau produk tidak menarik, macam mana customer nak datang kepada kamu, betul tak? Alright. Terus seterusnya inovatif. Okey, inovatif kamu kenal pastilah. Kenal pasti masalah. Okey. Okay, jadi kalau kamu MTK banyak macam contoh macam mana nak buat penyangkut baju yang boleh dilipat atau penyidai baju yang boleh bergerak. Jadi itu adalah masalah dan kamu perlu membuat sesuatu yang inovatif terhadap masalah tersebut. Okey, bila kamu dah buat sesuatu yang inovatif, perkara tersebut boleh dijadikan sebagai idea untuk memulakan perniagaan. Okey, bertanggungjawab ni maksudnya kamu kena take responsible lah terhadap produk yang kamu jual ataupun perkhidmatan yang kamu sediakan. Okey, yang keempat, kamu berani mengambil risiko. Maksudnya jika ada satu peluang keusahawanan yang baru, peluang perniagaan ataupun idea perniagaan, kamu perlu buat. Okey, kenapa? Kalau kamu tak buat, maybe one day orang lain yang akan buat dan kamu akan berputih mata. Okey, maksudnya kamu perlu mengambil risiko, berani mengambil risiko. Alright. Tapi ada tapi, perlu dapatkan nasihat. Right? Dapatkan dulu nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman untuk memulakan sesuatu. Mungkin kalau kamu tak dapatkan nasihat, mungkin ia akan melibatkan kerugian lah. Cikgu tengok ramai anak-anak muda, pelajar-pelajar yang baru grad, dia berani mengambil risiko tapi dia tak mengambil nasihat. Bila dia tak mengambil nasihat ni, ini yang akan menyebabkan dia lebih mudah untuk menghadapi kegagalan. Alright, seterusnya gigih. Ingat seorang usahawan dia perlu bekerja 24 jam. Maksudnya bila daripada pukul 8 pagi sehingga 5 petang, dia perlu 8 pagi hingga 5 petang. Okey, dia kerja secara fizikal. Okey, dan apabila dia balik rumah, okey, 5 petang dan ke atas, 5 petang sehingga pukul 12 malam. Yang ini dia perlu dari segi mental. Maksudnya dia perlu berfikir macam mana dia nak running dia punya bisnes esok. Apakah penambahbaikan dekat dia punya bisnes esok. Maksudnya untuk jadi seorang usahawan ni memang susah berbanding dengan kerja yang makan gaji. Kerja makan gaji senang. Kamu datang office 8 sehingga pukul 5, hujung bulan kamu boleh dapat gaji. Kalau usahawan, kamu perlu berusaha untuk kembangkan perniagaan kamu, untuk jual kamu punya produk, barulah kamu boleh dapat gaji. Okey, bijak merebut peluang. Okey, bijak merebut peluang ni biasanya kalau di Malaysia ni dia lebih kepada trending lah trending. Okey, kalau kamu perasan lah,
Kalau kamu ada tengok di IG, kamu ada tengok IG, FB, TikTok pun, alright. TikTok, kalau kamu perasan, sentiasa ada perkara baru, produk baru yang trending. Bila ada satu produk baru yang trending, automatik usahawan hiliran ni, dia akan cari produk tu dan dia akan jual di tempat dia. Contohnya macam baju, sarung bantal, ataupun pernah dengar tak bantal Hilton tu? Bantal Hilton. Kamu pernah nampak tak orang jual bantal Hilton tu? Bantal Hilton tu dia telah diviralkan, dia telah ditrendingkan, dan bila semasa dia trending tu, ramai usahawan-usahawan ni dia mengambil peluang. Dia merebut peluang, dia cari bantal tu, kemudian dia jual pula. Sebabnya bila trending, orang akan cari bantal tu. Dan bila orang cari, bukan senang nak cari bantal tu. Kita kena berjalan, kena pergi ke mall. Jadi itu perkara yang leceh. Jadi untuk mengambil peluang ni, dia beli bantal tu banyak-banyak dan dia buat COD, hantar ke rumah-rumah orang. Dia ambil lah satu bantal, untung dalam 5 ke 10 ringgit. Maksudnya bijak mengambil peluang tu. Jika kamu nampak kamu boleh buat duit dekat situ, cepat-cepat kamu pergi masuk dekat line tu. Jangan tunggu orang lain dulu yang buat bisnes tu baru kamu nak masuk. Itu kamu dah terlambat untuk buat bisnes tu. Alright, yang ketujuh ni, ini paling penting ni. Yang ketujuh ni, ini adalah bijak mengurus kewangan. Maksudnya kamu kena pandai atur kamu punya masa, kamu punya poket tu supaya tak orang kata tak bocor. Maksudnya kamu kena bahagikan di antara untung dan bahagikan untung dan modal. Alright, untung dan modal. Modal kamu kena dapat 100%. Maksudnya kamu beli barang RM50, kamu jual balik, kamu sekurang-kurangnya perlu dapat RM50. Mesti, tak boleh rugi. Alright. Kemudian untung ni kamu boleh dapat dalam 10% sehinggalah ke 100% lah. Jadi kamu ada modal dan untung. Untung inilah akan jadi kamu punya gaji. Alright. Tapi daripada keuntungan ni, kamu tak boleh ambil semua. Jadi kamu kena ambil dalam 5% daripada keuntungan ni untuk kamu top up ke dalam kamu punya modal. Kenapa kena top up dalam kamu punya modal? Bila kamu top up dalam kamu punya modal, ini akan jadi untuk kamu punya perniagaan. Kamu punya bisnes. Kenapa ni? Kamu punya bisnes berkembang. Maksudnya daripada untung tu kamu akan jadikan dia ada sebagai dari kamu punya gaji, dan 5%, sekurang-kurangnya 5% kamu perlu top up ke dalam modal bisnes kamu untuk besarkan lagi kamu punya bisnes. Kalau macam kamu ada bengkel, kamu nak beli tools, kamu nak buat signboard, kamu nak hantar flyers, semua tu pakai duit. Seterusnya berpandangan jauh. Pandangan jauh ni, ini datang daripada pengalaman. Maksudnya kalau gagal, maksudnya datang daripada pengalaman. Ini kita tak boleh nak train lah. Maksudnya kamu perlu lalui proses tu untuk jadi berpengalaman. Sekurang-kurangnya bila kamu dah 10 tahun dalam kerja, barulah kamu ni boleh dikira sebagai seorang yang profesional. Profesional dalam kamu punya bidang. Pandangan jauh. Right, pandangan jauh ni melibatkan pengalaman.
Jadi kalau sekarang ni, kalau orang kata kamu tak berpandangan jauh, kamu jangan kecil hati, sebab kamu masih dalam proses belajar lagi. Okey, seterusnya perbezaan usahawan dan peniaga. Ini yang kamu kena bezakan antara usahawan dan peniaga. Usahawan, ini peniaga. Aktiviti jual barang mementingkan keuntungan semata-mata. Tetapi usahawan mementingkan keuntungan di samping memberi sumbangan sosial kepada masyarakat. Produk yang dihasilkan inovasi. Alright. Usahawan orang yang contohlah, cikgu bagi contoh bantal. Cikgu suka bagi contoh bantal tu. Contoh usahawan. Usahawan dia yang menghasilkan bantal Hilton tersebut. Dan peniaga ni adalah orang dropship yang mengambil dia menjual sahaja bantal Hilton tu. Usahawan yang membina bantal Hilton tersebut. Seterusnya kita tengok peranan. Peranan terlibat dalam proses jual beli barang dan perkhidmatan. Untuk peranan terlibat dalam proses jual beli barang dan perkhidmatan selain daripada berusaha mengenal pasti peluang dan melakukan inovasi. Pengembangan perniagaan untuk usahawan dia akan cuba kembangkan, dan untuk peniaga dia tak akan cuba kembangkan lah, dia hanya untuk cari keuntungan. Sumbangan menjalankan tanggungjawab sosial bukan orientasi utama perniagaan. Jadi kamu boleh bezakan antara usahawan atau peniaga. Jadi salah tak untuk jadi peniaga? Jawapannya adalah tak salah. Tak salah untuk kamu jadi peniaga, tak salah juga untuk kamu menjadi usahawan. Perbezaan dia yang paling ketara lah, kalau usahawan ni dia tinggi risiko. Cikgu tak nak lah kamu semua fikir, saya kena jadi usahawan lah. Saya tak nak, cikgu tak nak kamu fikir macam tu. Dan yang ini risiko rendah. Jadi kamu boleh pilih. Kalau kamu nak rasa jadi usahawan ni dia punya risiko lebih tinggi, tapi keuntungan dia juga untung tinggi. Tapi kalau peniaga risiko rendah, untung dia pun macam mana? Untung pun rendah. Basically itulah cikgu ringkaskan terus. Tapi kalau dalam kuis keluar, kamu kena jawab lah yang macam ni. Apa definisi dia? Definisi usahawan, definisi dia apa? Peniaga, definisi dia apa? Peniaga dia hanya menjalankan jual beli barangan semata-mata. Usahawan dia menghasilkan produk inovasi. Peranan terlibat dalam proses jual beli perkhidmatan selain daripada berusaha mengenal pasti peluang dan inovasi. Peranan untuk peniaga dia hanya jual beli sahaja. Pengembangan bisnes, peniaga pun boleh mengembangkan bisnes juga, tapi dia lambat. Peniaga ni macam ni lah, macam contoh peniaga yang berjaya seperti supermarket. Supermarket kita ada Everwin, Everrise, E-Mart, itu semua peniaga. Jangan ingat peniaga tak boleh kembangkan perniagaan. Peniaga boleh kembangkan perniagaan. Dan kalau usahawan dia wajib kembangkan perniagaan dia. Kalau tak, dia tak boleh nak survive. Sumbangan dia menjalankan tanggungjawab sosial. Dan untuk peniaga, tanggungjawab sosial bukanlah orientasi utama perniagaan. Keuntungan semata-mata. Seterusnya, konsep dan kreativiti inovasi. 1.2, konsep kreativiti dan inovatif. Definisi proses kreativiti. Kamu boleh tahu apa itu definisi kreatif, proses untuk kreatif, dan juga jenis inovasi. Ini definisi lah. Kamu kena tahu sikit-sikit sajalah. Untuk kreativiti adalah satu usaha secara sedar melibatkan pengelahiran idea kreatif
Berserta tindakan kreatif terhadap satu konsep, pendekatan atau ciri-ciri lama. Maksudnya kamu ada satu produk yang lama, kamu ada satu kaedah yang lama. Daripada produk yang lama tu, kamu inovasikanlah sesuatu, hasilkan sesuatu yang produk yang lebih baik untuk menggantikan produk yang lama tu. Okey. Okey, untuk inovasi menghasilkan produk baru serta produk organisasi. Itulah jadi kreativiti dan inovasi ni, dia punya definisi dia lebih kurang sama ya. Cikgu tak nak tekankan banyak-banyak dekat sini. Kamu boleh baca sendirilah Alright. Dan kuis pun nanti cikgu rasa cikgu akan buat open book test. Okey. Jangan risaulah. Sebab cikgu tahu kamu pun nak hafal banyak-banyak pun pening kepala kamu Jadi kuis kita akan buat open test sahaja. Okey, jadi untuk menghasilkan satu kreativiti ni, pertama sekali kamu perlu kumpul maklumat. Okey, jadi untuk kumpul maklumat kita ada 2 step. Yang pertama, kita kena buat research, penyelidikan, dan juga kamu perlu dapatkan sedikit pengetahuan dalam sesuatu bidang tersebut. Macam sekarang ni kamu sedang belajar di KV Miri, betul tak? Okey. Daripada SVM 1 sehinggalah ke diploma, itu adalah kamu punya proses pengumpulan maklumat. Okey. Jangan risau. Daripada SVM sehinggalah ke diploma, sekarang ni kamu sedang mengumpul maklumat. Okey, kamu sedang belajar, kamu sedang polish kamu punya skill welding kamu, skill potong besi kamu. Okey. Dan bila kamu dah habis 2 diploma, barulah kamu bila kamu dah masuk 2 diploma, nanti kamu kena buat final project kan, final FYP, final year project. Masa itulah kamu akan cuba guna maklumat yang kamu belajar daripada SVM 1 sehingga diploma 2 untuk hasilkan satu produk. Okey. Inkubasi. Okey, inkubasi ni maksudnya selepas kamu dah kumpul maklumat, kamu perlu masa untuk berfikir. Kemudian selepas kamu berfikir, kamu akan dapat pula idea. Dan idea ni kamu perlu layout dia, kamu perlu tuliskan idea tu dalam satu kertas kerja dan masuk ke proses yang terakhir, iaitu penilaian dan pelaksanaan. Okey, penilaian ni penting Penilaian ni kamu perlu tanyalah orang yang lebih berpengalaman, adakah projek kamu ni ataupun kertas kerja kamu ni boleh dilaksanakan, sesuai dilaksanakan, ada untung ke tak, ada tak orang beli produk kamu. Okey. Dan bila kamu rasa kamu punya produk tu boleh berjaya, barulah kamu laksanakan. Alright. Jenis-jenis inovasi. Inovasi ada 1, 2, 3 dan 4. Yang pertama, yang paling senang sekali, inovasi pertama adalah penciptaan, iaitu mencipta produk. Yang kedua, perluasan. Okey, inovasi perluasan ni orang tak nampak sangat Apa itu inovasi perluasan Pengembangan atau penambahan produk kepada produk, perkhidmatan atau proses yang sedia ada. Okey, maksudnya dia bukan sesuatu yang baru. Okey, contoh kamu buka bengkel besi. Okey. Kamu buka satu bengkel besi welding. Alright. Dan bagaimana kamu nak kembangkan kamu punya bengkel besi tersebut? Apa benda-benda yang menarik yang perlu kamu letak dalam bengkel besi tersebut? Ataupun apakah promosi cara untuk kamu promote kamu punya bengkel tersebut? Ada banyak cara Contoh je, bagi contoh Mr. DIY. Okey. Mr. DIY. Okey, Mr. DIY ni pada asalnya dia adalah satu kedai hardware. Satu kedai hardware yang kecil. Kalau kamu pergi dekat Seberkas, atau kamu pernah pergi tak mana-mana kedai hardware? Kedai hardware yang kecil. Jadi pada satu hari, owner DIY ni dia fikir bagaimana dia nak luaskan dia punya bisnes. Jadi dia buat konsep
hardware mall. Dia buat konsep hardware mall. Hardware mall maksudnya dia jual hardware, tapi konsep dia macam kita masuk dalam mall. Bukan macam masuk kedai hardware biasa. Kalau kamu masuk ke dalam kedai hardware biasa, kamu akan nampak barang-barang dia letak merata-rata. Dia tak tersusun. Ada yang kat atas, ada yang dekat bawah. Tapi Mr. DIY ni dia pandai. Dia buat dalam bentuk mall. Maksudnya kamu masuk kedai hardware, tapi kamu punya feeling tu macam kamu berjalan dalam pasar raya, dalam mall. Jadi itu adalah dia punya idea untuk memperluaskan dia punya kedai. Okey. Sekarang ni dia dah ada, cikgu rasa dah lebih kurang dalam 70 lebih cawangan. Maksudnya dah banyak dah kedai-kedai Mr. DIY. Asalnya daripada satu kedai hardware, dia nak luaskan produk atau perkhidmatan dia. Dia pakai satu konsep hardware mall, kemudian dia laksanakan hardware mall. Barulah sekarang ni dia punya bisnes pun dah semakin maju, dia dah ada banyak cawangan. Okey. Okey, seterusnya penyalinan. Okey. Ini penyalinan maksudnya kamu tiru sahaja produk orang lain. Okey. Orang tu dah ada buat produk A, kemudian kamu buat produk B yang sama macam produk A, tapi kamu tambah sikit-sikit. Contoh, kamu ada satu produk. Produk A adalah ampaian baju. Okey, produk A adalah ampaian baju. Tetapi dia letak ampaian baju tu dia tak boleh foldable. Dia besar dan panjang. Okey, contohlah ampaian besar. Okey. Jadi apa inovasi dia? Kamu tiru buat ampaian, kemudian kamu contohnya ampaian boleh lipat. Kamu buat pula ampaian boleh lipat, maksudnya kita boleh simpan dia jadi kecil. Itulah maksudnya kamu tiru sesuatu produk, tapi kamu tambah sikit-sikit. Ataupun kamu buat sahaja ampaian yang besar ni. Okey, ampaian yang besar ni, kamu ambil ampaian yang besar ni, apa yang kamu buat adalah kamu tambah warna. Okey, buatlah warna yang menarik sikit. Warna kan biasa orang buat sama ada warna hitam atau warna merah. Kamu try lah buat warna lain. Mana tahu warna lain tu lebih menarik. Jadi kamu punya buyer pun akan lebih ramai. Maksudnya kamu copy produk orang tu, paling-paling tidak pun kamu copy je produk. Okey, kita ada banyak bengkel kan, ada banyak produk. Kamu tiru je banyak-banyak produk tu, kamu jual dekat kamu punya kedai. Okey, seterusnya sintesis. Sintesis ni menggabungkan dan mensesuaikan idea atau barang yang sedia ada dengan bahagian-bahagian yang lain untuk mewujudkan satu idea yang baru. Maksudnya kamu tengok ada produk A. Okey, produk A campur dengan produk B, kita akan hasilkan produk baru. Okey, compare dengan yang ini kita tiru, tambah dengan kita top up sikit. Top up sikit-sikit. Okey. Alright. Cikgu ringkaskan kat itu supaya kamu faham